Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so jom kita start market dulu kita pada pagi ini. So hari ini 15 bulan 10, 2024. Kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini, so boleh fokus di pasaran di US pada belah malam nanti. Tetapi katalis pada belah hari ini tak terdapat banyak news yang major. Okay. Dan apa yang kita boleh jangkakan buat masa kini, kalau kita lihat pelabur masih lagi fokuslah kepada isu-isu di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi tumpuan lebih kepada isu yang lebih besar berbanding daripada news yang keluar secara harian ataupun bulanan ini. Dan selalunya news-news ataupun katalis yang keluar secara bulanan ini hanyalah bersifat sementara saja yang akan create volatility untuk sementara waktu. Dan selalunya pelabur akan fokus kepada katalis yang lebih besar dan juga tempoh jangka masa panjang berbanding news yang ada sekarang ini. Okey, dan seterusnya untuk USD JPY, apa yang berlaku buat masa kini? Kalau kita lihat daripada sudut mata wang US dollar, ianya kembali mengukuh dan USD JPY buat masa kini dijangka akan melakukan peningkatan disebabkan oleh keputusan Fed yang mengatakan mereka akan menurunkan kadar faedah di masa yang akan datang dengan lebih perlahan lah, tanpa agresif berbanding sebelum ini. So kalau kita lihat pada tempoh hari terdapatnya penurunan kadar faedah sebanyak 50 basis point. Ianya secara agresif diturunkan dan setelah itu menyebabkan mata wang US dollar didagangkan rendah berbanding mata wang utama yang lain. Jadi buat masa kini, selepas berita tersebut keluar, ianya telah mengembalikan keyakinan pelabur untuk kembali semula ke dalam mata wang US dollar dan ianya didagangkan secara positif. Tetapi untuk tempoh jangka masa panjang, saya jangkakan mata wang US dollar akan mendapat kesan negatif daripada penjualan untuk tempoh jangka masa panjang disebabkan oleh apabila kadar faedah diturunkan, sudah pasti ianya akan memberi efek negatif kepada mata wang tersebut. Jadi buat masa kini, kenaikan ini hanyalah bersifat sementara sahaja, boleh jadi sebagai short term rebound to the upside. Okay, long term kita masih lagi boleh expect US dollar akan weaken untuk tempoh jangka masa panjang. Dan daripada sudut teknikal pula, pembentukan rounding bottom memberi petanda awal di mana pembalikan arah di dalam pasangan mata wang USD JPY bakal berlaku. Jadi kalau kita lihat di dalam carta ini, pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan nilai di dalam USD JPY dan selepas itu ianya membuat rounding bottom. Ini adalah salah satu pembentukan carta di mana pembalikan arah akan berlaku. So boleh juga anda katakan yang ini juga adalah bottom reversal pattern. Okey, ianya betul, tetapi ada lagi satu di dalam teknikalisa kita panggil dia sebagai rounding bottom kerana pembentukannya seakan-akan bulat dekat bawah tu. Okey, ada juga rounding top di mana pembalikan arah kalau daripada bullish turn to bearish, kita panggil dia sebagai rounding top. Yang ini dia berada di bottom, kita panggil dia sebagai rounding bottom. Dan selepas itu kalau kita dapat lihat Tenkan dan juga Ki Jun Sen punya uh, cross pun berlaku dan selepas itu paras harga juga berada di atas Tenkan dan juga Kijun Cross dan ianya menandakan perubahan trend bakal berlaku. Dan seterusnya kalau kita dapat lihat di sini, paras harga juga telah pun berjaya melepasi paras rintangan yang pertama iaitu di dalam Senko Span A. Telah pun berjaya dipecahi dan sekarang ini ianya berada di dalam bullish Kumo Cloud yang agak besar, menandakan paras resisten yang sangat kuat sebenarnya dekat dalam bullish Kumo Cloud ini. Di dalam bearish Kumo Cloud ini. Dan apa yang kita boleh jangkakan sekiranya daripada sudut fundamental, di mana pelabur masih lagi fokus untuk memasuki ke dalam US dollar disebabkan oleh berita daripada Fed yang mengatakan mereka akan menurunkan kadar faedah dengan lebih perlahan, seterusnya akan menyebabkan kenaikan nilai di dalam mata wang US dollar berbanding Japanese yen. Dan kita jangkakan USD JPY akan didagangkan secara positif untuk sementara waktu. Dan sekiranya ianya berjaya melepasi paras rintangan Senko Span B, kita jangkakan ianya akan meneruskan kenaikan kemungkinan besar sehingga ke paras 154 di masa yang akan datang. Okey, tetapi buat masa kini kalau kita dapat lihat RSI berada di paras overbought, jadi kemungkinan besar sekiranya paras harga berjaya mencapai paras rintangan Senko Span B,
kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan nilai untuk sementara waktu, adanya short term retracement to the downside before it continue to the upside for a short term period of time. Okey, untuk USD CAD dan juga US Oil. So, apa kaitan dia? So, kita boleh gunakan kedua-dua ini untuk kita membuat intermarket analysis. Okey. So, USD dan juga Canadian Dollar serta komoditi minyak iaitu West Texas Intermediate, okey, mempunyai kaitan rapat. Alright. So, kita panggil sebagai intermarket analysis di mana kita boleh gunakan satu instrumen kepada instrumen yang lain. So kalau kita lihat semalam, kalau siapa dapat tengok, saya ada trade oil juga semalam. Saya short. Kenapa saya short adalah disebabkan oleh di mana Israel telah pun memberi kenyataan mereka akan menyerang Iran, tetapi militeri punya tempat sahaja, bukan di nuklear punya loji ataupun tempat apa namanya tu, penapisan minyak ataupun pemprosesan minyak di Iran. Jadi apabila berita tersebut keluar, ianya telah menyebabkan kejatuhan nilai di dalam komoditi minyak. Dan lagi satu, OPEC Plus juga telah pun menurunkan ekspektasi permintaan di dalam pasaran komoditi minyak untuk tahun hadapan kerana disebabkan oleh isu peperangan dan juga kelembapan ekonomi dan sebagainya. Right. So, apa yang berlaku buat masa kini, USD CAD didagangkan secara positif selepas disebabkan oleh kelemahan komoditi minyak. Jadi apabila komoditi minyak didagangkan rendah, ianya akan cushioning US dollar to the upside, dan seterusnya Canadian dollar akan didagangkan rendah kerana Canadian dollar adalah mata wang komoditi yang mempunyai kaitan rapat dengan pasaran komoditi minyak. Jadi apa yang berlaku apabila pasaran komoditi minyak didagangkan rendah, ianya akan drag down mata wang Canadian dollar. Jadi disebabkan oleh itu, kita boleh decide untuk memasuki ke dalam USD CAD dan fokus kepada buy. Alright, so daripada sudut intermarket analysis seperti mana yang saya cakapkan tadi, komoditi minyak didagangkan rendah, ianya akan menyebabkan mata wang Canadian dollar sebagai mata wang yang mempunyai kaitan rapat dengan pasaran komoditi minyak akan terjejas. Jadi kalau kita lihat berdasarkan USD CAD dan juga US Oil, kalau dapat lihat yang berwarna purple ini, ianya didagangkan rendah, US Oil didagangkan rendah, bermaksud dekat sini ianya akan memberi satu cushioning kepada US dollar untuk didagangkan secara positif, dan mata wang US dollar didagangkan bersama Canadian dollar ini akan didagangkan secara positif. Ianya akan memberi impak negatif kepada mata wang CAD. Jadi apa yang berlaku kalau anda dapat lihat dekat sini, berdasarkan intermarket analysis terdapatnya pembentukan carta double bottom, dan selepas itu peaks and trough yang semakin lama semakin tinggi memberi satu pandangan di mana trend kejatuhan USD CAD ini sudah pun tamat dan membuat satu perubahan trend yang baru. Okey. Jadi apa yang kita boleh jangkakan, USD CAD akan didagangkan dengan lebih positif disebabkan oleh kelemahan komoditi minyak yang berlaku buat masa kini, walaupun isu di Timur Tengah masih lagi berlaku dan berpanjangan, tetapi ianya tidak menyebabkan kenaikan nilai komoditi minyak. Seterusnya menyebabkan kejatuhan buat masa kini, dan ianya telah pun drag down mata wang Canadian dollar berbanding daripada mata wang USD. Jadi apa yang kita boleh jangkakan, fokus kepada USD CAD untuk buy kerana ianya didagangkan dalam keadaan bullish buat masa kini, dan kejatuhan sudah pun tamat dan pelabur sudah pun kembali semula ke dalam mata wang US dollar sebagai mata wang safe haven dan sebagainya, dan disebabkan oleh isu di Timur Tengah yang masih lagi belum resolve menyebabkan pelabur memilih untuk memasuki ke dalam US dollar berbanding daripada mata wang yang lain. Dan disebabkan oleh itu pengukuhan di dalam mata wang US dollar berlaku pada ketika ini. Alright. So itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.